besar. Bila sampai satu had, tuan-tuan, dia dah tua. Bila dia dah tua, dia sangat sensitif. Sangat sensitif. Mak, takkan yang ni pun tak tahu kot. Allahu Rabbi, tuan-tuan, jangan sampai macam tu. Sabarlah sementara mak kita duduk ada. Jangan sampai macam tu. Tuan-tuan yang sekalian muslimat. Yang kedua, tidak melayani mereka dan berpaling daripadanya. Lebih derhaka apabila dia sendiri memerintahkan ibu dan ayah dia. Nah, bila sampai satu had, paling. Mak kita kadang nak bercakap dengan kita, tuan-tuan, dia nak sembang sat-sat yang kita. Dia bukan nak apa sangat, dia nak sembang sat yang kita. Dia nak perhatian. Dia balik macam anak-anak, macam budak-budak kecil-kecil. Nah, dia bukan nak duit kita sangat. Tuan-tuan tak payah bagi duit banyak-banyak sangat kat dia pun. Dia bukan nak sangat. Dia seronok bila dia dapat duit tu, appreciation. Dia nak tunjuk appreciation. Kita duk rasa apa? Mak saya suka sangat bila saya bagi duit kat dia. Dia bukan nak sangat duit tu, tapi bila kita bagi, dia nak tunjuk penghargaan kata dia dapat duit tu. Sebab tu dia nampak seronok. Walau bukan nak pakai sangat. Dia bukan nak pergi mana, tuan-tuan. Dia duduk di rumah je. Sekat nak beli sayur dan nak beli apa sikit-sikit macam tu. Dia tak perlu duit banyak pun, tapi dia nak tunjuk penghargaan yang kita bagi kat dia. Dan kalau kita tak bagi pun dia tak kisah. Yang dia nak ialah dia nak tengok wajah kita. Tu aja. Telefon kadang-kadang baliklah, mak balik sat. Mak nak tengok, nak jumpa aja, rindu. Macam kita rindu anak-anak kita, tuan-tuan. Kita pergi travel sat, kita balik cari anak kita. Kita rindu nak peluk dia, nak pegang dia, nak main-main dengan dia. Bila anak-anak kita besar, anak-anak kita tak mau pegang tangan kita dah. Kita nak peluk dia pun dia macam keras macam tu. Waktu kita cuci dulu, kita peluk, dia peluk kita balik. Dia cium pipi kita, lebih basah-basah pipi kita ni. Lah ni bila dia besar sikit, nak suruh dia cium. Malu kat orang. Tapi kita rindu tak? Muslimat rindu tak anak-anak cium kita? Rindu tak kita peluk dia? Macam tu mak kita rindu kat kita. Dia makin tua, dia tahu susahnya nak dapat ciuman anak, susahnya nak dapat pelukan anak yang ikhlas macam mana waktu dia kecil dulu ni. Kalau boleh dia tak mau anak dia besar, dia nak peluk anak dia tu, dia nak anak dia tu duduk peluk dia dengan penuh keikhlasan, penuh kasih sayang macam waktu dia kecil. Tapi dia tahu anak dia besar, dia tak mampu nak dapat yang tu. Paling tidak duduk depan dia, tuan-tuan, peluklah dia, peluk dia, ciumlah dia, sallallahu alaihi Muhammad. Dan tuan-tuan sembang dengan dia, sembang, duduk sembang, duduk sembang dia, biar dia luah apa perasaan apa dia nak cerita. Dan saya minta selalu ni, tuan-tuan, tolong tak ni di tepi. Bila duduk depan mak ayah kita, tak benda ni kat tepi, tak kat tepi. Yang duduk sibuk dengan yang ni mak kita nak sembang kita ni mak nak tanya sikit. Dia mak saya nak jawab ni. Apa dia mak apa dah? Tak lupa dah mak cakap apa ni. Mak lupa. Dia dah malas tadi, dia hilang mood. Tuan-tuan, bagilah perhatian sat. Tumpang dia duk ada. Jangan berpaling pada dia. Berpaling daripada dia tu ciri anak derhaka. Dia nak bercakap kita paling dia. Tak apa makna, tak apa. Punya macam tak seronok nak duduk depan dia, dia punya bagi alasan macam mana nak keluar je, nak keluar. Tu mak kita, tuan-tuan, tu ayah kita, tuan-tuan. Sallallahu alaihi Muhammad. Faham ni? Lepas tu saya duk pesan, jangan duk buat macam tu kat mak ayah kita. Kalau kita buat macam tu kat mak ayah kita, satu hari anak kita akan buat kat kita macam tu juga. Kita akan rasa macam mana sedihnya mak ayah kita waktu kita buat macam tu kat dia. Baliklah, tuan-tuan, balik jumpa mak. Balik cium tangan mak, minta ampun, minta maaf kat mak. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan. Nah, kemudian tuan-tuan, yang berikutnya apa dia ni? Menajamkan pandangan mata kepada keduanya ketika marah atau kesal kepada mereka kerana mereka melakukan sesuatu hal. Mana? Takkan itu tak erti kot. Tolong saya ni, nak tolong buat ni. Sibuk tak tak? Tengok tak? Tengok. Sibuk tak? Mayang tak gini? Entah. Sak-sak pun dia suruh lagi. Cik-cik tu tak apa ni. Dia seronok, tuan-tuan. Dia suruh kita semayang waktu kita kecil-kecil tu. Kita balik kampung sendiri tanya, mayang tak gini? Mayang dah. Bunyi pun aduh. Bunyi yang ayu kat ujung tu yang sakit hati tu. Orang tahu. Ui, geram. Aduh, sebenarnya. Jagalah bahasa dengan mak kita. Jaga. Jangan jadi anak derhaka. Kita takut kita ni, tuan-tuan sekalian, saya semat, punya duk jadi pulun orang nak dapat, nak buat ibadat sungguh, nak jadi orang masjid, nak jadi orang surau, nak buat ibadat mayang sunat, tapi kita hilang satu permata kunci untuk kita masuk syurga, nama ibu dan ayah, redha ibu dan ayah. Orang tak redha kita. Tuan-tuan sekalian, balik tanya, anak duduk Putrajaya tu lagu mana? Betul betul. Dia kecil hati kita, tuan-tuan. Dia tak bangga langsung dengan kita. Dia tak bangga dengan kita langsung.
Orang nak sembang tanya pasal kita sikit, dia cerita pasal dia. Dia tak bangga langsung kita, dia kecil hati kat kita. So dia macam mana? Kadang-kadang dia tak kerti macam kita tuan. Kita boleh duduk mesej-mesej telefon. Kadang-kadang mak telefon, siapa telefon tu? Mak tak apa, lagi telefon boleh. Angkat telefon tuan. Mak telefon waktu mana pun angkat telefon. So dia macam mana? Cakap pilah Sat. Mak saya tengah mesyuarat, saya telefon mak balik nah. Sat nah. Sat lagi telefon balik. Tu mak tu tunggu, esok tak telefon lagi. Ya telefon balik. Kalau dia nak mesej, dia pun tak kerti nak pegang mesej apa. Telefon tuan-tuan beli kat dia pun 3 sekupang tu ya. Ni beli handphone dia, bagi internet kat dia, bawa download, upload WhatsApp apa semua, ajak dia macam mana guna WhatsApp. Lu guna apa semua tuan. Dia tak kerti. Dia nak communicate kita, nak sembang. Dia nak sembang dengan siapa? Sembang anak dia lah. Ni orang yang dia lahirkan. Orang yang dia besarkan dengan susu dia. Siapa lagi yang layak untuk jaga dia, untuk ambil berat tentang dia, untuk bagi dia senyum kalau bukan kita? Kita boleh bagi senyum semua orang tuan-tuan, tapi kita suka sedihkan mak kita tuan-tuan. Ustaz Muhammad, kita seronok untuk belanja orang, kita seronok gembirakan hati orang, tapi kita selalu menyedihkan mak ayah kita tuan. Kita gurih hati dia tuan-tuan. Patut kita buat macam tu, padahal dia tu yang dulu nak bagi kita gelak, nak bagi kita seronok. Dia tak boleh tengok kita sedih. Kita khianat kat dia tuan-tuan. Redha Allah ala redha walidain. Redha Allah bergantung pada redha kedua ibu dan ayah. Tuan-tuan nak redha Allah, nak masuk syurga, tuan-tuan jaga mak ayah kita. Tuan faham dah masalah syahadat tuan-tuan? Baik, jangan jadi macam anak Nabi Nuh alaihissalam. Dia duk berasa macam kita ni, ya Allah hebatlah anak aku tu, hebatnya, tapi tak ada apa tuan. Tak ada apa. Sallallahu alaihi wasallam. Kisah Nabi Nuh alaihissalam. Selepas pengaduan Nabi Nuh diterima oleh Allah, Allah pun memberikan berita kepada Nabi Nuh kelak kaumnya yang kafir itu akan ditenggelamkan. Allah merintahkan Nabi Nuh supaya tidak lagi berbicara dan berdialog dengan mereka, jangan pula mencampuri urusan mereka, sebagai balasannya kelak mereka akan ditenggelamkan. Apapun kedudukan mereka dan bagaimanapun keakraban mereka dengan Nabi Nuh, Allah berfirman, dan setelah itu diwahyukan kepada Nabi Nuh alaihissalam bahawa sesungguhnya tidak akan beriman lagi daripada kaummu melainkan orang-orang yang telah beriman. Oleh itu, janganlah kamu berduka cita tentang apa yang sentiasa mereka lakukan. Nabi Nuh pun menerima perintah Allah SWT baginda membuat perahu dengan petunjuk dan pengawasannya. Maka mulalah Nabi Nuh menanam pohon untuk membuat perahu daripadanya. Dia menunggu beberapa tahun. Tu dia tuan punya cerita. Dia nak buat kapal itu bukan tebang pokok atas bukit tuan, tanam pokok dulu. Nak cerita tu, tanam pokok dulu. Berapa tahun ni tuan-tuan? Saya ambil kisah ni dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, lalu subhanallah sallallahu alaihi Muhammad, dan berbuatlah bahtera dengan pengawasan dan kawalan kami dan dengan panduan wahyu kami, yakni tentang cara membuatnya. Allah guide, Allah bimbing dia macam mana Nabi Nuh nak buat bahtera tersebut. Selepas pokok-pokok itu ditebang dan dipotong, Nabi Nuh mula membuat perahu. Lalu kaumnya yang berjalan melewatinya ketika Nabi Nuh sedang serius membuat perahu mengejeknya dan menganggapnya seperti orang bodoh kerana melakukan perbuatan yang tidak masuk akal. Maka Nabi Nuh pun menjawab, jika kamu memandang kami bodoh kerana membuat bahtera ini, maka sesungguhnya kami juga memandang kamu bodoh kerana keingkaran kamu sebagai balasan ejekan kamu. Surah Nuh, Surah Hud ayat 38. Dengan kesabaran dan ketabahan luar biasa di tengah-tengah ejekan dan cacian itu, akhirnya siaplah perahu yang besar, tinggi dan kuat. Lalu Nabi Nuh duduk menunggu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika air mula memancuk-mancuk keluar daripada bumi, maka Allah memerintahkan Nabi Nuh segera menaiki bahteranya bersama orang-orang beriman dan haiwan pasang-pasangan. Allah berfirman, bawalah dalam bahtera itu 2 daripada tiap-tiap jenis haiwan, jantan dan betina, dan bawalah ahlimu kecuali orang yang telah ditetapkan hukuman azab ke atasnya disebabkan kekufurannya, dan bawalah orang-orang yang beriman. Surah Hud ayat 40. Nabi Nuh segera membuka perahunya dan mengajak orang-orang beriman untuk menaikinya, diiringi dengan setiap binatang yang berpasangan, supaya setiap jenis binatang tidak lenyap daripada muka bumi. Setelah badai dan taufan akan menenggelamkan semuanya. Isteri dan anak Nabi Nuh pun turut tenggelam. Subhanallah. Sayyid Muhammad. Nabi Nuh, isteri Nabi Nuh mengingkari perintahnya sehingga dia tidak ikut menaiki perahu. Salah seorang anaknya yang menyembunyikan kekafirannya dengan menampakkan keimanannya di depan Nabi Nuh tidak ikut serta dalam perahu itu. Majoriti kaum Nabi Nuh waktu itu tidak beriman sehingga mereka tidak ikut serta. Ibnu Abbas berkata hanya 80 orang daripada kaum Nabi Nuh yang beriman kepadanya. 80 orang ya tuan-tuan. Berdakwah 900 tahun. 900 tahun berdakwah, 80 orang je ikut. Maksud dia bukan jumlah yang besar itu menunjukkan kejayaan dakwah. Nah, sallallahu alaihi Muhammad.